Assalamualaikum murid-murid. Baiklah, bertemu lagi kita dalam subjek pendidikan kesihatan. Okey, baiklah, hari ini kita akan masuk di dalam tajuk reproduktif dan sosial peers. Okey, tajuk yang kita akan kupaskan hari ini ialah tentang perhubungan di dalam dunia cyber, atau dengan lebih jelas lagi dekat sini cikgu nak kupaskan tentang isu seks cyber. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan interpersonal? Ataupun dengan maksud lain iaitu komunikasi berkesan. Komunikasi yang berkesan ialah komunikasi di mana dua hala ataupun antara dua pihak yang berkomunikasi ataupun berinteraksi secara bersama. Kemudian isu yang kita nak bangkitkan hari ini ialah komunikasi tidak terkawal menggunakan internet dan telefon pintar melibatkan seks cyber semakin menular di kalangan remaja. Kita nak lihat bagaimana kita nak mengatasi masalah isu seks cyber. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan seks cyber? Seks cyber ialah perbuatan melakukan hubungan komunikasi dengan seseorang yang lain melalui perantara media elektronik dengan menghantar mesej berbau lucah. Maksudnya awak menghantar ataupun awak berkomunikasi dengan orang lain yang berlainan jantina. Selalunya yang berlainan jantina. Dengan perkataan-perkataan yang tidak elok. Ataupun dengan perkataan lain berbau lucah. Baiklah, apakah salah laku seks cyber? Yang pertama, menaik ayat atau mesej berbau lucah. Awak sebut perkataan yang tidak sepatutnya kepada orang yang awak mesej tadi. Baiklah, yang kedua, mendapat kepuasan seks secara fantasi. Maksudnya awak layari internet ataupun layari laman yang tidak sepatutnya, kemudian awak mendapatkan kepuasan seks secara fantasi. Atau dengan lebih tepat lagi, awak beronani. Kemudian yang ketiga, boleh dilakukan dengan web camera. Maksudnya awak bersama orang yang seorang lagi, bersama-sama on camera, kemudian membuat perbuatan yang tidak sepatutnya. Baiklah, kesan tingkah laku seks cyber. Yang pertama, memberi kesan negatif terhadap hubungan interpersonal. Dekat sini, bila awak terlibat dengan tingkah laku seks cyber, awak akan jadi lebih pendiam ataupun awak lebih suka mengasingkan diri. Jadi awak punya interpersonal skill memang akan menjadi negatif ataupun awak suka bersendirian. Baiklah, yang kedua, kurang berkomunikasi dengan keluarga. Awak tidak mahu berdepan dengan keluarga. Yang ketiga, kurang hubungan sosial dengan orang lain. Sama seperti tadi cikgu cakap, awak mengasingkan diri. Yang keempat, emosi terganggu. Kerana awak punya emosi telah terganggu ataupun telah dimasukkan dengan elemen-elemen negatif. Kemudian yang kelima, stres. Awak mengalami stres kerana terlibat dengan ketagihan seks. Yang keenam, tidak sensitif dengan perasaan orang lain. Maksudnya dekat sini, perasaan negatif awak tu telah mendorong awak berlaku
melakukan perbuatan yang tidak sensitif terhadap perasaan orang lain. So, awak hanya mementingkan perasaan awak sendiri. Baiklah, faktor-faktor tingkah laku seks cyber. Yang pertama, faktor diri sendiri. Maksudnya, awak sendiri yang nak melakukan seks cyber ni. Kemudian, faktor media massa. Mungkin awak pernah terbaca satu-satu benda yang berkaitan dengan seks cyber ataupun perkara-perkara lucah macam tu. Yang ketiga, pengaruh rakan. Jika awak terlibat ataupun awak berkawan dengan orang-orang yang terlibat dengan tingkah laku seks cyber, so maka awak automatik juga akan terpengaruh dengan rakan awak. Yang keempat, keuangan. Keuangan ni lebih kepada mungkin kurang perhatian dari keluarga ataupun masalah ibu bapa yang telah berpisah, dan tidak ada perhatian daripada ibu bapa. Kemudian yang kelima, pendidikan seks. Awak tidak mendapat pendidikan seks sama ada daripada sekolah ataupun keluarga ataupun ibu bapa sendiri tidak mendedahkan tentang perkara ini, tentang pendidikan seks. Baiklah, langkah-langkah mengelakkan diri dari aktiviti seks cyber. Yang pertama, mengelakkan diri daripada bersendirian. Awak jangan bersendirian. Kalau awak bersendirian, automatik perasaan tu ataupun gangguan negatif tu akan hadir dalam diri awak. Awak akan terfikir-fikir, awak akan terbayang-bayang untuk melakukan aktiviti ini. Isi masa lapang dengan aktiviti berfaedah seperti bersukan, beriadah ataupun aktiviti sosial yang lain. Awak buat hobi awak seperti memancing, berjogging atau bermain bola sepak macam tu. Jumpa kawan-kawan, mengadakan perbincangan tentang pelajaran. Antara aktiviti yang awak boleh lakukan. Baiklah, yang kedua, memupuk sifat malu dalam diri. Dalam Islam juga, malu ialah sebahagian daripada iman. Jadi kita pupuk sifat malu supaya kita tidak terdedah ataupun tidak terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, mengawal nafsu dengan berpuasa. Dengan berpuasa, kita dapat menahan diri, menahan nafsu dari melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Dan yang keempat, didikan ibu bapa. Contohnya, ibu bapa mesti memisahkan tempat tidur antara anak lelaki dan juga anak perempuan. Mesti dibiasakan seawal-awal umur. Macam umur 4 tahun, 5 tahun dah boleh asingkan tempat tidur. Mungkin siapa-siapa yang tidur dengan ibu bapa juga boleh asingkan tidur sendiri. Jangan tidur dengan ibu bapa lagi kalau dah akhir balik, ataupun sebenarnya seelok-eloknya seawal 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun dah boleh tidur sendiri. Kemudian mendidik anak dalam batas pergaulan. Baiklah, akhir sekali kesimpulan. Kesimpulan yang kita boleh buat di sini untuk mengelakkan kita terlibat dengan aktiviti seks cyber. Yang pertama, pupuk sifat malu. Bila kita berasa malu, kita akan malu pada orang lain, pada diri sendiri dan juga kepada Allah. Supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan perkara negatif. Yang kedua, elakkan bersendirian. Awak keluarlah, cari kawan, pergi beriadah, cari aktiviti yang berfaedah. Jangan lagi fikirkan benda-benda negatif. Dan akhir sekali, mendalami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik.
Tidak kira apa agama sekalipun, okey. Semua agama melarang perbuatan yang tidak elok. Okey, baiklah, sekian saja perkongsian cikgu hari ini untuk pendidikan kesihatan. Sekian, terima kasih.